saya dengan ini berjemput Cikgu Ngu untuk membentang. Silakan Cikgu Ngu. Okey, terima kasih. Okey, selamat pagi kepada Cikgu Zul dan semua guru yang sempat join pagi inilah. Okey. Saya ialah Cikgu Ngu dari SMK Semok dan tajuk kajian tindakan saya adalah kaedah bala-bala untuk mendarab dua matriks. Okey, daripada tajuk pun kita tahulah fokus saya adalah untuk mendarab dua matriks. Okey, next. Okey, pemerhatian. Ini adalah pemerhatian daripada sesi PDPC dengan kaedah seperti yang dicadangkan dalam buku teks. Maksudnya ini ialah PDPC yang kali pertama lah. Okey, pada hujung PDPC, murid mengangkat kad metrik, mengangkat traffic light yang berwarna kuning dan merah. Maksudnya kebanyakan mereka masih kurang faham ataupun tidak faham lagi. Selain itu, saya sendiri juga nampak murid-murid kelihatan bercelaru apabila menjawab latihan yang diberi. Dan daripada hasil kerja mereka, saya pun nampaklah mereka masih keliru semasa nak mendarab dua matriks. Jadi untuk mengesahkan pemerhatian saya ini, saya telah mengadakan satu pentadsiran. Cikgu Zul, next slide. Okey, pentadsiran ini. Daripada pentadsiran ini, saya mendapati hanya 37% yang mendapat grade A. Lepas tu kebanyakannya mendapat grade B iaitu 52% dan selebihnya mendapat grade C. Maksudnya kalau kita tengok jadual ini, grade C adalah ada kesilapan di sini. Sepatutnya grade C ialah 0 hingga 33 markah. Lepas tu grade B ialah 34 hingga 67 markah dan grade A ialah 68 hingga 100 markah. Daripada catapan tadi, kita tengok 52% mendapat grade B. Maksudnya masih dalam lingkungan 34 hingga 67. Masih kurang memuaskan lah. Jadi, selain daripada markah ini, saya juga semak setiap langkah kerja mereka. Boleh tengok next slide. Okay. Daripada langkah kerja mereka, saya mendapati mereka ada 3 masalah. Yang pertama, tidak dapat memilih pasangan unsur antara dua matriks yang harus didarab. Contohnya boleh tengok gambar yang pertama yang saya bulatkan 6 negatif 6 dengan negatif 4. Sepatutnya ialah negatif 6 dengan negatif 2. Tapi di sini mereka sudah keliru. Okey. Lepas tu yang kedua, tidak dapat menentukan pasangan unsur yang telah didarab perlu ditambah ataupun tidak. Kita boleh tengok contoh gambar yang kedua. Sepatutnya di sini mereka kena tambah tetapi murid ini tidak tambah. Maksudnya mereka masih keliru lah. Lepas tu yang ketiga, tidak dapat menulis hasil darab dua matriks dalam peringkat yang betul. Boleh tengok gambar ketiga. Sepatutnya jawapannya ialah 1 baris, 2 lajur. Tapi kita boleh tengok jawapan murid ini, dia tulis 2 baris, 1 lajur. Maksudnya dia sudah keliru. Okey, ini adalah 3 masalah yang saya jumpa lah. Okey, next slide. Okey, untuk maklumat semua, dalam kurikulum matematik tingkatan 5, matriks ialah salah satu topik yang paling utama dan pendarapan dua matriks ialah antara subtopiknya. Selepas pendarapan dua matriks ini, subtopik yang seterusnya ialah penyelesaian persamaan linear serentak dengan kaedah matriks. Maksudnya, mereka perlu tahu pendarapan dua matriks sebelum mereka belajar penyelesaian persamaan linear serentak dengan kaedah matriks. Dan untuk maklumat juga, soalan ini adalah soalan yang sangat popular dalam peperiksaan matematik. Kalau ikut format SPM yang lepas, soalan ini memang soalan wajib dalam kertas 2 dan biasanya ada 2 soalan
mengenai penyelesaian persamaan linear serentak. Setiap soalan ni biasanya 5 ataupun 6 markah. Memang banyaklah kalau 2 soalan. Maksudnya ada 10 markah ataupun 12 markah. Jadi daripada sini saya risaulah. Kalau murid saya tak dapat mendarab 2 matris, macam manalah mereka nak belajar penyelesaian persamaan linear serentak? Okey. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, saya cubalah cari kaedah untuk membantu mereka mendarab 2 matris. Okey. Slide seterusnya. Okey, bahagian merancang. Objektif umum untuk kajian tindakan ini adalah untuk menilai keberkesanan kaedah bala-bala dalam PDPC mendarab 2 matris. Okey, kaedah bala-bala inilah kaedah yang saya jumpa, yang saya rasa sesuai untuk membantu murid saya mendarab 2 matris dengan lebih efektif. Okey, lepas tu objektif khusus. Yang pertama, meningkatkan kemahiran murid dalam mendarab 2 matris. Yang kedua, menilai tahap persetujuan murid terhadap penggunaan kaedah bala-bala dalam PDPC mendarab 2 matris. Dan yang ketiga, mengenal pasti kelebihan dan kekurangan kaedah bala-bala. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kumpulan sasaran saya. 27 orang murid dari kelas 5 Bestari SMK Semut. Daripada 27 orang ini, terdapat 12 murid lelaki dan 15 murid perempuan. Pencapaian matematik mereka adalah pada tahap rendah, iaitu kurang daripada 40 markah. Ini adalah berdasarkan keputusan mereka pada ujian penilaian 1 yang lepas. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kajian tindakan saya menggunakan pakai model Chemist and Method yang mengandungi 4 langkah dalam setiap kitaran, iaitu mereflek, merancang, bertindak dan memerhati. Okey, slide seterusnya. Okey, ini adalah jadual perancangan saya yang terdapat 10 langkah. Okey, yang pertama, membuat refleksi terhadap pengajaran lepas. Dan yang kedua, mengumpul data awal peserta untuk mengenal pasti masalah melalui pentafsiran 1. 2 langkah ini yang saya sudah jelaskan tadilah. Okey, lepas tu yang ketiga, merancang tindakan. Okey, daripada proses inilah saya jumpa kaedah bala-bala. Okey. Okey, lepas tu saya mengendalikan PDPC dengan kaedah bala-bala. Dan selesainya PDPC ini, saya melaksanakan soal selidik dengan pentafsiran yang kedua. Okey, lepas tu saya juga menganalisis data pentafsiran dan soal selidik. Daripada data inilah saya memilih beberapa orang peserta untuk ditemu buah. Okey, hanya beberapa orang saja berdasarkan data lah. Lepas tu membuat refleksi dan menulis laporan. Okey. Next. Okey, kajian dilaksanakan seperti yang dirancang dalam jadual tadi. Dan kaedah saya untuk mengumpul data ada 4. Yang pertama, pemerhatian saya sendiri. Dan kedua, pentafsiran. Ketiga, soal selidik. Dan yang keempat, temu buah. Okey, di tepi ni saya ada tulis WhatsApp sebab sebelum saya sempat nak temu buah, sudah mula cuti kan. Jadi terpaksalah saya guna WhatsApp untuk temu buah mereka. Okey. Yang seterusnya. Okey, pemerhatian. Okey, pemerhatian ini adalah berdasarkan PDPC dengan kaedah bala-bala. Okey, yang pertama, peserta meluahkan perasaan. Ini yang saya terdengar daripada peserta saya lah. Mereka kata, oh, begitu, senang je. Sebab sebelum ini mereka masih keliru kan. Tetapi selepas diperkenalkan kaedah bala-bala ini, baru mereka tahu. Sebenarnya bukan susah sangat, senang saja. Okay. Yang kedua, peserta sendiri boleh melihat 2 matris, boleh didarab ataupun tidak. Okay, kita boleh tengok gambar di bawah. Okay, gambar ini sebenarnya saya tak ajar mereka macam mana nak tengok boleh darab atau tidak. Tetapi ini sendiri, mereka sendiri yang boleh nampak.
Okay, jadi apabila mereka nampak pada baris ini hanya dua nombor saja, lepas tu pada lajur ada 3 nombor. 2 dengan 3 tak dapat berpasangkan. Jadi daripada di situlah mereka tahu dua matris ini tidak boleh didarab. Okay, ini salah satu hasilnya lah. Lepas tu yang ketiga, peserta kelihatan bersemangat, berkeyakinan dan bertungku lumus untuk mencari hasil darab dua matris. Okay, dua gambar ini adalah daripada aktiviti kumpulan semasa PDPC. Okay. Okay, next. Okay, ini adalah hasil daripada pentafsiran yang kedua. Kalau kita tengok catapai, grade A 89% dan 11% mendapat grade B, dan untuk grade C tidak ada lagi, kosong. Okay, dari sini kita boleh nampak ada peningkatan kalau berbanding dengan catapai tadi, yang pentafsiran pertama. Okay, selain daripada itu, kalau saya tengok perbandingan markah pentafsiran 1 dengan 2 bagi setiap individu, saya nampaklah 15 orang peserta mendapat markah penuh pada pentafsiran kedua. Lepas tu 23 orang peserta mencapai peningkatan markah pentafsiran, maksudnya ada markah peningkatan lah. Dan ketiga, seorang peserta masih mengekalkan markah yang sama. Lepas tu 3 orang lagi ada penurunan markah. Markah ini menurun sebab kecuaian mereka. Contohnya, negatif 2 darab dengan 3. Sepatutnya negatif 6 kan? Tetapi mereka cuai, tulis 6. Okay? Jadi, itu ialah kecuaian. Okay? Lepas tu, kalau kita tengok carta palang di bawah ini, yang warna pink adalah markah purata bagi pentafsiran pertama, dan warna biru adalah markah purata bagi pentafsiran kedua. Okay, kita boleh nampaklah ada peningkatan daripada 62.65% hingga 89.51%. Okay. Okay, seterusnya. Okay, yang ini, apabila saya semak pentafsiran yang kedua, saya nampak ada peserta yang guna kaedah dalam buku teks, maksudnya kaedah yang lama lah. Lepas tu ada juga yang guna kaedah bala-bala. Jadi daripada situ saya teringin nak tahulah kenapa mereka ada yang guna kaedah lama, kenapa ada yang guna kaedah bala-bala. Jadi saya kategorikan peserta-peserta ini dalam 3 kategori. Okey, boleh cikgu boleh tengok jadual di bawah lah. Okey. Lepas tu kalau kita tengok bahagian peserta, ada peserta yang saya nak letak star di sana kan. Contohnya P8. Okey, ada star. Maksudnya peserta ini saya pilih untuk temu buah supaya saya tahu kenapa mereka guna kaedah ini. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah hasil daripada soal selidik. Okey, kalau kita tengok graf di atas ni, 3 orang peserta sangat setuju, 22 orang peserta setuju, dan 2 orang peserta kurang setuju. Maksudnya mereka tahap persetujuan mereka terhadap penggunaan kaedah bala-bala ini untuk mentarap 2 matris. Okey. Okey, 2 orang peserta yang kurang setuju ini pun saya ada temu buah mereka untuk tahulah kenapa mereka kurang setuju. Okey. Lepas tu, kalau kita tengok di bawah ini, skor min tahap persetujuan bagi kesemua peserta adalah 4.09. Okey, 4.09 adalah dalam kategori setuju. Maksudnya secara puratanya, semua peserta adalah setuju dengan kaedah bala-bala ini. Okey. Seterusnya. Okey, graf ini adalah tahap persetujuan bagi setiap pernyataan dalam soal selidik. Kalau kita tengok di sini, paling rendah pun 3.67. Masih lagi dalam lingkungan setuju lah. Maksudnya semua peserta setuju dengan kaedah ini. Okay.
Okay, tak yang last sekali, refleksi. Okay, refleksi ini saya macam menjawab objektif saya lah. Okay, yang pertama, kaedah bala-bala dapat meningkatkan kemahiran murid dalam mentaraf dua matriks. Yang ini kita boleh tengok melalui pencapaian mereka dalam pentadbiran. Okay, yang kedua, peserta setuju dengan penggunaan kaedah bala-bala dalam PDPC mentaraf dua matriks. Yang ini kita boleh tengok melalui hasil soal selidik. Dan yang ketiga, kelebihan kaedah bala-bala. Okay, yang ini saya rumuskan daripada temu buah lah. Okay, kebanyakan peserta setuju bahawa kaedah bala-bala ini memudahkan penterapan dua matriks. Okay, lepas tu kekurangan, ada juga peserta yang kata kaedah ini banyak langkah. Okay, jadi daripada semua cadangan ataupun maklum balas ini, saya buatlah 3 cadangan. Okay, yang pertama, memastikan murid boleh memahami baris dan lajur matriks sebelum memperkenalkan kaedah bala-bala ini. Sebab daripada pentadbiran kedua, saya mendapati ada 2 ke 3 orang peserta, mereka keliru dengan baris dan lajur. Sebab itulah mereka tersilap dan menjawab. Okay. Lepas tu yang kedua, mempermudahkan lagi jalan kerja kaedah bala-bala. Dan yang ketiga, merancang semula pengajaran dan mengubah sesuai cara penyampaian supaya suasana pembelajaran lebih ceria dan seronok. Okay, itulah cadangan saya. Okay, sekian, terima kasih. Okey cikgu, tahniah cikgu Oi, tak lama memang betul-betul rehearsal lah ni. Ya. Okey, jadi kita berbalik kepada slideshow lah cikgu Terlebih dahulu syabas dan tahniah kepada cikgu Ngo. Jadi nampaknya kita punya pembentang kali ini bukan kaleng-kaleng daripada mula lagi daripada cikgu Sam Suhana, lepas tu dengan dengan cikgu Ngo. Okey, dan kedua-duanya telah pun menunjukkan peningkatan lah daripada apa yang kita showkan pada sesi yang pertama dulu kan. Jadi kita balik kepada slideshow. Kita nak tengok dulu yang daripada mula tu, tajuk kaedah bala-bala. Okey, cikgu Mu nak tanya juga ni. Kenapa cikgu Mu guna nama bala-bala? Okey. Takkan diri ke apa ke? Okey, kalau dalam matriks, kita ada baris dengan lajur. Jadi saya ambillah nama di depan, pa dengan la. Baris, lajur, bala. Oh, okey. Baris dengan lajur, bala. Ada fikir nama lain tak sebelum tu? Itu saja yang saya terfikirlah, bala-bala. Mana tahu cikgu ada terfikir cara lain, tapi apapun cara tajuk ni pun dah cukup catchy dah sebenarnya. Jadi tak ada masalah. Okey, kaedah bala-bala untuk mendarab dua matriks. Okey, dua matriks. Dua matriks yang dua-dua kan? Maksudnya hanya 2 matriks sajalah. Yang tadi cikgu dah sebut yang dengan 3 tadi apa? Yang itu adalah unsur dalam matriks. Yang ini unsur dalam matriks. So unsur 22, unsur 23. Dua-dua saja kan? Unsur 23 pun boleh juga kah? Kalau kita tengok gambar ini, pada baris ada 2 unsur, lepas tu pada lajur ada 3 unsur kan? Ya. Maksudnya tidak boleh darab 2 matriks ini. Okey. Jadi itu yang saya nak sampaikan sebenarnya. Dalam bala-bala tu ada tak dia punya limitation dia? Ambil contoh yang tadi itulah yang cikgu sebut tadi itulah. Yang unsur dia, yang itu yang perlu di justifikan dulu lah. Ini cadangan penambahbaikan lah cikgu Yang lain tu sebenarnya secara keseluruhan yang memang dah terbaik dah cikgu, memang cemerlang dah cuma ada sedikit cadangan penambahbaikan lah di sana. Mungkin cikgu boleh jelaskan apa dia punya ni bala mana tadi yang depan ni kaedah bala-bala ni apa dia punya description dia punya justification untuk bala-bala. Maksudnya macam mana penggunaan dia, apa dia punya limitation dia, dia punya huraian tu sikit. Itu
untuk penambahbaikan lah cikgu. Yang lain kaedah buku teks apa semua tu, yang ini kita tak boleh juga kata kita nak menepikan, tidak, kita terus tak tengok lah buku teks, tidak boleh juga. Nanti bising orang yang buat buku teks tu. Ya, jadi petua dia, cikgu boleh kata buku teks tu tak jadi masalah. Masalah. Jadi apa bala-bala cikgu tadi tu adalah untuk mengukuhkan lagi. Itu keyword dia. Cikgu simpan keyword ni cikgu. Okey. Mengukuhkan lagi pemahaman murid daripada buku teks. Jadi itu baru power bunyi ayat dia. Dalam penulisan tu cikgu adjust lah. Cikgu. Okey, boleh. Okey, so yang lain hasil murid kelihatan bercelaru apabila menjawab latihan yang diberi. Yang ini kena hati-hati dengan ayat ni cikgu. Sebabkannya apa? Cikgu letak ayat yang macam ini, apa nama tu? Bercelaru kan, murid kelihatan bercelaru. Nanti ada panel tu dia akan tanya berapa ramai yang bercelaru. Sudah. Nampak apa yang saya maksud tadi? Faham maksudnya dalam setiap apa yang poin-poin yang cikgu cakap di sana, cikgu bagi tahu dalam penulisan kah, dalam pembentangan kah, make sure dia ada data yang menyokong. Data yang menyokong. Let's say tadi cikgu kata murid tu kelihatan bercelaru. So orang akan tanya, macam mana kamu tahu dia bercelaru? Apa ramai bercelaru? Apakah kaedah cikgu nak guna untuk menentukan bercelaru itu? Okey. So macam mana cikgu? Apa cikgu rasa cara yang terbaik? Kalau berdasarkan pemerhatian saya sendiri, sebab kita boleh tengok daripada reaksi mereka kan? Ya, itu biasa je lah. Itu memang jawapan dia lah juga sebenarnya. So, cumanya tadi memang kita biasa guna pemerhatian kan. Cuma kita perlu translatekan, terjemahkan dia ke dalam bentuk data. Yang ini yang kita ada apa kata orang, tidak ramai yang buat lah. Jadi daripada pemerhatian itu, daripada pemerhatian, let's say pemerhatian kita tengok respon budak tu bercelaru ke tidak, keliru ke tidak. Yang ini, yang kedua-dua ini, keyword ni semuanya datang daripada pemerhatian kan. So yang pemerhatian tu tadi cikgu cuba buat dalam bentuk jadual, checklist. Jadual senarai semak, checklist lah, checklist. Siapa budak yang bercelaru. Jadi yang ini akan jadi banyak kerja juga. Jadi ada cara mudah dia, cikgu tengok mana budak yang cikgu detect, yang dia itu yang defect, yang apa kata orang yang ada masalah itu. Cikgu dah detect dekat, okey, cikgu terus take note dah lah. Ni budak A, budak B bercelaru. So dalam jadual cikgu just buat main tik-tik-tik sajalah. Tapi yang jadual tik-tik tu, jadual yang tik-tik-tik-tik tu, itu semua jadual pemerhatian. So itu tidak dikira sebagai data untuk dibuat dalam penulisan. Data itu masih dipanggil sebagai data mentah. Itu masih dipanggil sebagai data mentah. Kan kita tadi sudah buat pemerhatian kan, daripada pemerhatian kita buat senarai semak kan, kita tik-tik-tik-tik kan. Okey, lepas kita tik-tik-tik tu, our next step is kita buat analisis. Kita buatlah berapa percentage macam itu. So saya rasa cikgu jelas lah bahagian ni cikgu. Okey, faham. Okey, yang itu sikit lah. Jadi bila cikgu terus kepada data macam itu, seorang akan nampak, oh tahu dah, memang nampak lah. Jadi benda tu nanti just that cikgu mau atur dia before and after. Before macam mana pemerhatian cikgu, after dia macam mana pemerhatian cikgu. So dalam penulisan cikgu letak berapakah beza percentage before and after itu. Macam tu saja, simple. Okey, yang lain tak ada masalah ini, yang macam data pentaksiran, daripada hasil kerja murid. Ini pun juga di bawah kategori pemerhatian. Juga di bawah kategori pemerhatian. So seperti apa yang saya maklumkan tadi, cikgu boleh buat dia punya analisis lah. Berapa persen yang macam ini tidak memilih pasangan unsur kah, tapi itu satu kerja lagi lah. Tapi kalau kita nak guna yang macam ini saja pun no problem sebenarnya. No problem. So ini sudah dapat dalam bentuk penulisan dah.
Ini kalau kita lihat dalam format penulisan secara kualitatif, dah okey dah ni. Dah boleh dah. Kan dalam kajian yang biasa tu kan dia ada kualitatif dengan kuantitatif kan. Dalam ini kita guna cara kualitatif lah. Ada evidence macam ini. Secara record. Ini record lah, evidence record. Okay. And then last kali saya nak sentuh bahagian ni sebenarnya. Ini bagus. Yang ini bagus. Jadi saya mohonlah kepada peserta-peserta yang lain yang bersama dengan kita, adalah lebih elok kalau cikgu buat macam inilah. Ini yang saya bagi tahu dengan peserta pembentang pertama kita tadi juga. Nyatakan bila tarikh-tarikh dia ataupun spesifikkan bila-bila. Yang ini dah lengkap dah. Ini contoh yang terbaik lah saya tengok. Tahniah cikgu. Okay. Yang ini kaedah pengumpulan apa semua ini tak ada masalah. Okay. Yang ni tajuk-tajuk dia tak ada masalah. And then last kali bahagian refleksi. Bahagian refleksi ni sebagai penambahbaikan lah cikgu. Yang atas-atas tu 1, 2, 3, 4 tu tak ada masalah. Sebab benda tu yang cikgu dah reflect balik apa kelebihan dia, apa kekurangan dia. And then bila masuk dekat yang kelima itu, ini yang agak keliru sikit lah saya nampak. Okay. Dekat bahagian 5 tu jarangan itu sebenarnya adalah your next circle. Yang your next circle sebenarnya yang kelima tu. Macam saya bagi tahu dengan pembentang pertama juga tadi, yang kelima tu adalah your next circle. Maksudnya sekarang kan cikgu dah masuk kitaran 1 dah settle kan. Lepas tu masuk kitaran kedua sudah sampai ke refleksi. Bila dah refleksi, cadangan ni tadi adalah untuk tindakan dalam kitaran kedua itu kan. So di sini adalah cikgu boleh letak cadangan, tambah sikit lah ayat dia, cadangan penambahbaikan hasil refleksi. Itu dalam penulisan lah cikgu nyatakan macam tu lah. Dan di sini cikgu boleh kata mungkin, guna perkataan mungkin lah, sebab benda ni kita tak tahu lagi jadi ke tak jadi, berkesan ataupun tidak kita tak tahu lagi. Jadi cikgu letak sana, mungkin saya boleh cuba untuk memastikan murid berdasarkan dapatan kitaran yang lepas, saya dapati bahawa murid ni jadi untuk itu saya perlu buat ini. Inilah memastikan murid ini mempermudahkan jalan kerja, merancang semula pengajaran. Yang ini macam mana nak cakap? Ini yang saya sebut tadi yang mula-mula tu. Kaedah bala-bala kan perlu justify macam mana step by step dia. Maksudnya you have to create satu apa kata orang manual, macam manual penggunaan handphone. Jadi apa yang saya dapat baca ini kan, saya dapat guna satu term saja, manual. Cikgu perlu wujudkan manual kaedah bala-bala. Betul lah cikgu? Setuju tak cikgu? Ya, saya ada buat satu langkah lah. Ada saya buat. Ya, manual ataupun modul lah sebenarnya ni. Modul kaedah bala-bala. So modul tu tadi cikgu boleh cuba untuk wujudkan dalam bentuk, maybe dalam bentuk file PDF kah, ataupun dalam bentuk ebook kah, ataupun you boleh buat dalam bentuk video, you upload dalam YouTube, suruh budak tu study dalam video tu dulu. Dia ada banyak cara lah. Tapi memang dia punya keyword dia adalah manual lah, manual penggunaan kaedah bala-bala. Okay. So yang last kali tu merancang semula pengajaran dan pengubah suaian cara penyampaian agar suasana pembelajaran lebih ceria. Yang ini apa maksud cikgu ni? Ini semasa online kah semasa face to face ni cikgu? Semasa face to face. Oh, okey. Jadi sekarang ni masih face to face kah cikgu? Tidak lagi. Jadi mungkin cikgu boleh ubah sikit lah di sana. Semula supaya sesuai dengan keadaan semasa lah. PKP tadi. Macam mana PKP? So fully utilize lah PKP online semua. Jadi saya rasa lepas tu akan ada isu lain yang keluar. Okey cikgu. Okey. So cikgu ada soalan lain kah? Saya tengok dalam chat ada Cikgu Jagu Syafi yang bertanya. Ya. Kerja ini melibatkan 27 orang daripada satu kelas sahaja. Okey. Boleh Cikgu Jagu.
Bagus cikgu jago ni. Dia pun nak belajar juga. Cikgu-cikgu lain ada soalan kah dengan Cikgu Ngo? Kalau ada kita bagi peluang lah sebelum kita berehat ni. Okey? Ada? Okey, jadi kalau tak ada kita tutuplah di sini, tapi sebelum itu saya ingin merakamkan syabas dan tahniah kepada Cikgu Ngo, semoga yang terbaik dan Cikgu Ngo boleh terus tambah baiklah. Yang penulisan Cikgu Ngo tu dah siapkan. Seperti apa yang saya balumkan tadi itulah. Cikgu Ngo tambah baiklah. Sikit-sikitlah. Cuma satu lagi Cikgu Ngo. Jangan lebih berapa muka surat Ada saya bagi tahukan dalam video YouTube itu. Ya. Itu kan. Ya, terlebih sudah Cikgu Ngo buat. Jadi Cikgu Ngo boleh cuba dalam penulisan tu Cikgu Ngo ambil yang paling penting saja dulu. Okey. Macam yang dalam slideshow ni sebenarnya yang paling penting saja tu. Yang dalam slideshow ni. So Cikgu Ngo boleh cuba atur balik, ketepikan, asingkan yang data-data yang cikgu bagi tu, keluarkan semua. Lampiran tu kalau boleh cuba kurangkanlah. Ambil yang jadual yang penting-penting saja. Macam yang dalam slideshow ni memang semua penting ni. Okey ya. So yang lain tu tak ada masalah. All the best kepada semua. All the best kepada Cikgu Ngo juga. Ya, dan terbaiklah Cikgu. Semoga semoga apa yang Cikgu Ngo sampaikan dan juga rakan-rakan lain yang bersama dengan kita dapatlah input-input yang bermakna di sini ya, Cikgu. Ya. Okey. So, Cikgu Adri ada bersama kita, Cikgu? Cikgu Adri? Ada. Okey, tak apa Cikgu Adri. Kita bertukar dengan Cikgu Ngo. Kelak petang pukul 2 lah kita berjumpa balik dengan Cikgu. Okey. Saya. Boleh ya? Sorry, hantar mak. Sial. Okey, jadi boleh kita buka kamera kejap kah? Kita nak bergambar kejap. Malah ajak bergambar, kita tak nak. Malah ajak bergambar. Okay, sedia. Okay, dah kat kamera kah? Okay. 1, 2, 3. Okay, 1. Okay, ready. Cikgu Alvin masih goyang ya Cikgu Alvin. Okay. Sedia. Sekejap. 1, 2, 3. Okay. So, tahniah Cikgu Ngo. Semoga yang terbaik dan jangan stres-stres. Penulisan Cikgu Ngo tu perlu dikurangkan lagi. Okay. Untuk yang lain, ambillah input-input yang telah pun dikongsikan oleh Cikgu tadi. Okay, so don't worry. Kita buat santai-santai saja. Saya tahu Cikgu pun ada BDR masing-masing. Sebab itu saya pun tak halanglah Cikgu masuk keluar dalam bilik Google Meet kita ni. Okey, sehingga kita berjumpa lagi pukul 2. Sebelum pukul 2 saya akan buka lah bilik ni. Okey Cikgu. Bye. Assalamualaikum.